Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan memfokus perbincangan kita kepada Belanjawan 2021, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada menemani saya di studio Ruang Bicara ini, dan kita juga insyaAllah akan cuba menghubungi dua lagi tetamu, iaitu melalui telefon, saya kira melalui telefon, dan insyaAllah mungkin kita akan mendapat informasi-informasi menarik daripada tetamu-tetamu kita. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Belanjawan 2021, memanfaatkan rakyat dan perniagaan dalam konteks perolehan. Wow, panjang topik kita hari ini. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan kita di studio, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Ahmad Fauzi Sunggip, iaitu Ketua Seksyen Bahagian Perolehan Kerajaan, dan beliau juga merupakan ahli pasukan Belanjawan 2021. Jadi Saudara Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Kita guna saudara. Ya, saya. Saya tahu apa ni Fauzi suka sebenarnya lebih casual dan sebagainya. Dan tetamu yang insyaAllah yang akan kita hubungi melalui telefon nanti ialah Dr. Muhammad Mohan, yang merupakan Presiden Transparency International Malaysia, dan juga mungkin kita juga akan mungkin menghubungi melalui telefon Saudara Julfitri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di YouTube dan juga di FB Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik sebenarnya, tuan ataupun saudara Fauzi ya. Kita bercakap tentang Belanjawan 2021, dan ini jugalah sebenarnya yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia, dan ianya juga menjadi perbincangan yang hangat di Parlimen ketika ini, pelbagai pandangan pendapat yang dilontarkan. Tetapi saya tertarik hati dengan apa yang disebut sebagai tema Belanjawan 2021 ini, iaitu Teguh Kita Menang Bersama. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Baik Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Bernama TV. Ya. Dan sungguhnya tema yang diangkat melalui Belanjawan 2021 iaitu Teguh Kita Menang Bersama merupakan satu manifestasi dalam keadaan rakyat sedang menghadapi pandemik COVID-19. Betul. Kita lihat keteguhan rakyat itu menjadi perkara pokok dan asas. Kita melihat sebelum ini bahawa rakyat telah pun menghadapi pelbagai cabaran ekonomi. Contohnya pada tahun 1998 kita ada krisis financial crisis. Okey. Seterusnya pada tahun 2008 dan 2009 kita ada krisis subprima pada masa itu. Kita dapat mengharungi perkara tersebut. Keteguhan dan juga seterusnya pada bermulanya pada 18 Mac 2020, bagaimana bila kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, kita lihat kita bukan setakat mempunyai krisis kesihatan, kita juga menghadapi krisis ekonomi pada masa tersebut. So dalam lebih kurang dalam 44 hari, kita lihat daripada 18 Mac hingga 4 Mei kerajaan mengumumkan PKP pada masa tersebut, dan kita lihat rakyat patuh dan kita teguh bersama-sama patuh kepada SOP pada masa tersebut. Dan kita melihat bahawa sekiranya rakyat bersama-sama dengan kerajaan dan kerajaan turut bersama-sama, kita melihat kesejahteraan rakyat menjadi perkara pokok, dan juga seterusnya untuk perniagaan menjadi keutamaan, dan seterusnya untuk meningkatkan ekonomi. So kalau kita betul-betul fokus dan kita patuh SOP, kita teguh untuk menghadapi cabaran ini, sudah pastinya akhirnya kejayaan akan jadi milik kita bersama. Menarik. Bila saudara Fauzi sebut tentang kejayaan, itu sebenarnya matlamat yang ingin kita capai. Tetapi ialah kalau kita lihat daripada apa yang berlaku sekarang inilah, kita bercakap tentang pandemik COVID-19, kita bercakap juga tentang lanskap ekonomi yang begitu mencabar, dan kita juga terpaksa bercakap tentang senario politik yang tidak menentu
dan sebagainya. Apakah bagi saudara Fauzi dan rakan-rakan yang dipertanggungjawabkan untuk melengkapkan belanjawan 2021 ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat berbanding dengan apa yang dilakukan sebelum ini? Betul. Dalam keadaan ini kami pasukan belanjawan tahun 2021 kita buat pertama kalinya, kita terpaksa dan kita di bawah inisiatif Yang Berhormat Menteri Kewangan, kita melaksanakan jelajah belanjawan di seluruh negara, di setiap negeri, bermulanya daripada Melaka sehingga berakhirnya di Kelantan, termasuk di Sabah dan Sarawak, melibatkan pelbagai stakeholders, pihak berkepentingan. Kita berjumpa, kita mendengar denyut nadi rakyat, kita tahu apakah permintaan mereka. Sudah tentu rakyat mahukan sesuatu untuk dibantu. Sebagai contoh, sebab kita lihat sebelum ini kita mempunyai pelbagai pakej rangsangan, bermula daripada prihatin, kemudian kita ada keduanya prihatin PKS, kemudian kita ada penjana dan akhirnya kita ada kita prihatin. Ini merupakan satu kemuncaknya pada tahun 2020 untuk kita menghadapi pada tahun 2021. Sudah tentu seperti Datuk katakan tadi, kita ada krisis kesihatan, kita ada krisis ekonomi dan juga krisis politik. So dalam hal ini kita mohon dan kita berdoa sebenarnya, Datuk, untuk kita kepada lawmaker kita, untuk kita bersama-sama untuk menyokong belanjawan 2021 ini yang akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat semasa pembentangan pada 6 November yang lepas, hampir separuh ucapannya adalah berkisar tentang rakyat. Itu adalah perkara dan keutamaan yang diberikan oleh kerajaan. Okey, kita akan sentuh lagi tentang belanjawan ini sebentar saja lagi. Tapi mungkin menarik jugalah untuk pengetahuan penonton-penonton yang sedang bersama dengan kita ini. Bila saya tengok jawatan Tuan Fauzi sendiri, saudara Fauzi sendiri, iaitu Ketua Seksyen di bahagian perolehan kerajaan. Apa sebenarnya fungsi dan juga tanggungjawab Seksyen bahagian perolehan kerajaan? Dalam kita menggabungkan idea-idea yang bernas dan juga mencari apakah strategi dan langkah yang terbaik dalam belanjawan 2012, di peringkat Kementerian Kewangan kita mempunyai pasukan belanjawan yang hari Ahad yang lepas Tuan Johan Mahmud Merikan, Ketua pasukan sendiri telah datang ke sini dan juga menjelaskan kepada para penonton tentang kaedah dan pelaksanaan belanjawan 2021 di Gubal. Sudah tentunya pelbagai ataupun latar belakangnya. Kami ada daripada bahagian belanjawan, ada bahagian cukai, saya daripada bahagian perolehan dan juga daripada syarikat Menteri Kewangan dan bahagian pinjaman semua. So perkara ini kita gabungkan, kita mendapatkan idea yang pelbagai sebenarnya. So dalam hal ini, mengapa perolehan turut memainkan peranan yang penting ialah kalau kita lihat ini adalah di peringkat revitalize, iaitu memperkasakan. Sebelum ini kita ada strategi 6R dan sudah di peringkat yang kelima ini, kita melihat bahawa kerajaan perlu memainkan peranan yang lebih menyeluruh bagi membangunkan dan juga selepas kita mensejahterakan rakyat, kita perlu bangunkan dan tingkatkan lagi perniagaan dan seterusnya untuk ekonomi negara. Dalam hal ini mungkin pihak swasta terkesan dengan pandemik COVID-19. Maka dalam keadaan sekarang, peranan kerajaan adalah paling penting. Dalam paling penting kerana apa? Bila kita umumkan belanjawan pada tahun ini, RM322.5 bilion dan merupakan satu belanjawan pengembangan, expansionary budget. So dalam hal ini kita melihat bahawa kita perlu berbelanja. Sebab itu dalam belanjawan yang diumumkan pada 6 November yang lalu, 69 bilion adalah daripada peruntukan pembangunan. So dalam hal ini kenapa kita lihat bahawa pembangunan itu penting? Bila kerajaan membelanjakan lebih banyak, contohnya untuk projek-projek,
So kalau kita lihat bagi satu projek sebenarnya untuk kita kongsikan kepada penonton bahawa bagi satu projek pembangunan hampir lebih 114 subsektor akan terlibat. Contohnya contohnya kalau misal kata kita buat projek pembangunan sekolah. Okey. Pihak kontraktor yang dilantik secara tender terbuka tersebut sudah tentu akan berjumpa kepada hardware shop untuk mendapatkan untuk bahan binaan. Kemudian sudah tentu sektor peruncitan untuk bahan binaan. Seterusnya kita tengok sektor perkhidmatan sudah tentu menggunakan jentera-jentera. Seterusnya kalau jentera tersebut perlu diperbaiki akan hantar kepada workshop. Dan bila ada workshop perlu ada bekalan tayar. So kita tengok dia punya rantaian itu kita melihat lebih kepada 100 lebih subsektor. Sebab itu bila peranan kerajaan sekarang kita umumkan belanjawan pengembangan sebenarnya ianya akan memberi manfaat yang lebih kepada rakyat. Sudah tentunya bukan setakat perniagaan, yang keduanya ialah untuk pekerjaan. Kita lihat bahawa untuk mereka yang dalam bidang profesional, kejuteraannya ke arkitek, quantity surveyor, mereka mampu dan dapat menyumbangkan perkara ini. Saya suka sebenarnya bila saudara Fauzi menyebut ataupun memberi penerangan. Jelas bahawa apa yang dia sebut itu ialah untuk memberi satu sesuatu ataupun memberi kesejahteraan kepada rakyat. Itu the magic word sebenarnya. Tetapi bagi kerajaan sendiri juga mereka memerlukan juga perolehan, mereka juga memerlukan sumber keuangan dalam usaha untuk memenuhi segala kehendak dan juga apa yang digariskan ataupun apa yang dijanjikan dalam Belanjawan 2021 itu. Jadi apa faedah yang akan diperolehi oleh kerajaan dalam menyediakan sesuatu belanjawan itu? Bukan saja untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan kerajaan itu bagaimana? Betul. Bila kita melihat kerajaan yang wujud adalah untuk kita serve ataupun untuk kita memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan perniagaan. Kalau kita melihat komponen awalnya semasa pandemik COVID-19, rakyat menjadi keutamaan. Sudah tentu kita cuba menyeimbangkan antara nyawa dan juga kehidupan, life and livelihood. So dalam konteks ini dalam beberapa peringkat yang lepas kita lihat bahawa kita telah pun memberikan yang terbaik kepada rakyat. Contohnya dalam prihatin kita ada bantuan prihatin nasional yang sudah pastinya yang amat berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa kena ada makanan di atas meja. Dan juga seterusnya kita lihat bahawa mempunyai duit di poket. So yang keduanya kita melihat bahawa bila keadaan ini bertambah baik, bahawa kehidupan nyawa itu telah pun dilindungi, maka perniagaan, kalau kita melihat bahawa bila ada perniagaan itu lebih berkembang dan kesejahteraan seperti yang dibangkitkan, bila perniagaan itu berkembang, kita melihat mereka mempunyai keuntungannya lebih. Keuntungannya lebih dan juga mampu untuk membayar cukai. Akhirnya cukai yang dikutip oleh kerajaan mampu mengembalikan kesejahteraan kepada rakyat dan juga keseluruhannya untuk bumi Malaysia yang tercinta. Okey, memberi yang terbaik kepada rakyat. Itu merupakan satu tujuan ataupun satu falsafah yang saya kira cukup mulia sebenarnya. Dan dalam Belanjawan 2021 ini banyak tumpuan seperti apa yang saudara Fauzi sebutlah, iaitu pelbagai insentif, pelbagai perkara yang dilakukan dalam belanjawan ini ataupun dijanjikan dalam belanjawan ini untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Antara isu-isu utama yang mendapat perhatian bagi pihak rakan-rakan tuan yang menyediakan Belanjawan 2021 ini, apa sektor-sektor yang dilihat yang amat memerlukan bantuan ketika ini? Okey. Dalam kita menyediakan Belanjawan 2021, sudah tentu paling utama untuk kita menangani pandemik COVID-19. Itu adalah perkara asasnya.
kita telah berusaha daripada awal tahun 2020 dengan kerjasama sepenuhnya dengan jiwa raga yang telah diberikan oleh frontliners kita. Okey, mereka adalah barisan hadapan bertungkus lumus dan juga agensi-agensi lain yang terlibat, contohnya polis, rela, semua. Okey, pihak PBT. Mereka bila mana berlakunya kes COVID yang telah dikenal pasti, sudah pasti mereka bertungkus lumus dan cuba mengelakkannya daripada merebak. So dalam hal ini kita pertekankan bahawa menangani COVID-19 ini adalah perkara pokok dan asas. Sekiranya kita tak tangani sehingga adanya vaksin. So dalam ini perkara utamanya adalah sektor kesihatan. Kita lihat sektor kesihatan mendapat pertambahan daripada segi belanjawan dan kita melihat bahawa perkara ini adalah menjadi keutamaan kerajaan bagi mensejahterakan rakyat. Jika tidak sihat, bagaimana untuk mencari pendapatan dan juga untuk melaksanakan perniagaan. So dalam perkara yang menjadi titik tolak selepas kesihatan dan juga komitmen kerajaan mengenai vaksin, dan kita dipahamkan bahawa untuk vaksin kita meletakkan komitmen hampir 3 bilion ringgit, iaitu untuk memastikan hampir 70% rakyat Malaysia akan mendapat vaksin tersebut, dan insya-Allah dijangka pada pertengahan tahun hadapan ataupun penghujung tahun hadapan kita akan mendapat vaksin tersebut. Kita berusaha bersama-sama dengan WHO dan juga pihak-pihak lain yang mampu menyediakan vaksin tersebut seperti yang diumumkan semalam oleh Yang Berhormat Menteri Mosty, bahawa kita turut bekerjasama dengan syarikat di China untuk mendapatkan vaksin yang akhirnya untuk memanfaatkan rakyat. Sudah tentu yang utamanya kesihatan. Selepas kesihatan, kita perlu jaga kebajikan yang lain. Dan di sini kita lihat bagaimana B40, golongan B40, iaitu yang kita tangani tersebut, kita Yang Amat Berhormat bila melaksanakan lawatan dan juga pergi contohnya ke PPR, melihat bahawa bantuan yang diberikan itu perlu ditambah baik. Dalam itu kita telah mengumumkan bantuan untuk kebajikan sehingga RM1,000 dan sebelum ini, berbanding sebelum ini sebanyak 450 to the maximum RM1,000. Ini adalah satu penambahbaikan dan kita tahu bahawa mereka yang memerlukan, yang telah disasarkan, kita bantu. Dan kerajaan juga sebenarnya memberi insentif dan juga perhatian yang cukup serius untuk membangunkan semula industri PKS ataupun apa ni disebut sebagai perusahaan kecil dan sederhana PKS. Itu juga sesuatu yang mungkin dilihat akan memberikan satu nafas baru sebenarnya dalam pertumbuhan ekonomi negara. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan melalui Belanjawan 2021 ini untuk melihat bahawa PKS itu terus bangun dan terus memberi faedah bukan saja kepada rakyat tetapi kepada negara secara keseluruhannya. Baik. Kalau kita lihat bahawa kedudukan PKS Malaysia, perusahaan kecil dan sederhana hampir 98% komposisi mereka berbanding syarikat-syarikat yang ada di Malaysia. Kalau kita lihat bahawa tumpuan kerajaan perlu fokus kepada PKS ini, sebab kita akan mensasarkan mereka kepada pihak yang majoriti. Sebagai contoh, dalam inisiatif Belanjawan 2021 ini, kita menyediakan satu peruntukan yang besar untuk projek kecil, berskala kecil untuk kontraktor G1 hingga G4. Kalau kita lihat dia punya jumlah projeknya, iaitu sehingga RM2 juta. So dalam perkara ini kita melihat bahawa sekiranya kontraktor yang berskala untuk kerja berskala kecil ini lebih banyak, kontraktor akan lebih bagus untuk ekonomi dan perniagaan. Peruntukan sebanyak RM2.5 bilion dan ianya mensasarkan di seluruh Malaysia. Dan mahupun projek tersebut akan dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan dan juga badan berkanun. Apa yang menjadi keutamaan kita berkaitan pelaksanaan projek kecil ini ialah untuk sektor awam sebagai mereka yang diamanahkan untuk bersama-sama melaksanakan pelaksanaan projek ini, kerana ini adalah perkara keutamaan. Sekiranya kerajaan tidak
serius ataupun lewat untuk melaksanakan projek tersebut, maka ianya akan memberi impak. Sebab pengiraan kami ketika kita menyediakan peruntukan belanja pembangunan sehingga 69 bilion ringgit, kita akan melihat bahawa ia akan memperbaiki kedudukan GDP kita. Dan saya juga turut ingin kongsikan rakan-rakan saya di beberapa jabatan telah pun bermula. Sebaik saja belanjawan diumumkan pada 6 November yang lepas, mereka telah mengadakan dan juga mengadakan perbincangan mengenai pelaksanaan projek. Dan kita lihat perancangan ini telah dimulakan sejak pengumuman itu, iaitu 7 hari bulan, dan kita melihat bahawa dalam tempoh antara 6 November hingga 31 Disember, perkara-perkara asas berkaitan perancangan, berkaitan tentang penyaluran dan juga kaedah sekiranya boleh dipermudahkan dan dipercepatkan lagi, mereka telah datang untuk kita perbaiki dan juga mendengari. Kalau saya boleh katakan, mereka berkongsi apa juga masalah yang mereka hadapi sebelum ini. Mungkin dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, dalam norma baharu, pendekatan juga perlu baharu, dan akhirnya kita melihat bahawa janaan perniagaan tersebut dan memberi impak ekonomi akan memberi kesan terbaik kepada negara. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini. Semakin banyak informasi yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, dua talian itu telah pun kami buka kepada anda. Jadi gunakanlah peluang dan kesempatan ini sekiranya anda ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara, iaitu Belanjawan 2021, memanfaatkan rakyat dan perniagaan dalam konteks perolehan. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, dan saya difahamkan bahawa kita dah pun ada pemanggil di talian, pemanggil setia kita, Ridwan dari Pulau Pinang, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Duan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, ini apa saya nak kaitkan sikit. Dia punya apa tajuk malam ni, apa manfaat kepada rakyat dan perniagaan dalam konteks perolehan kerajaan. Ya. Iaitu apa G2B ya. Boleh saya kaitkan dengan apa kerajaan elektronik. Boleh Tuan jelaskan apa perolehan kerajaan ni kaitkan dengan kerajaan elektronik. Kerajaan supaya rakyat di luar sana dapat dapat mengetahui dengan lebih lanjutlah dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi respon daripada saudara Fauzi. Okey, soalan yang baik daripada Encik Rizwan dari Pulau Pinang berkaitan tentang pelaksanaan perolehan secara elektronik. Sudah tentunya pada masa ini pelaksanaan perolehan secara elektronik memainkan peranan. Kalau kita di peringkat Kerajaan Persekutuan, kita mempunyai sistem e-perolehan, iaitu pelaksanaan perolehan bagi pembelian untuk agensi kerajaan, untuk bekalan dan perkhidmatan dilaksanakan sepenuhnya di atas talian. Kalau sebelum ini kita perlu mendapatkan sebuah harga ataupun quotation secara manual, kena masuk dalam peti sebuah harga ataupun peti tender, tetapi melalui sistem e-perolehan tersebut sepenuhnya, iaitu pelaksanaan perolehan tersebut dibuat secara atas talian, tidak perlu bersemuka, dan itu adalah satu mematuhi SOP. Dan keduanya, bila pelaksanaan secara elektronik ini, kita melihat ianya akan lebih telus dan juga penglibatan human being, untuk pegawai-pegawai, untuk melihat semua, ianya dapat dikawal sebab ianya dalam satu sistem yang terkawal. Dan ini akan menjadikan bahawa proses perolehan tersebut akan lebih telus dan juga menjadi satu
governance kepada kerajaan yang sudah tentu bagi pihak peniaga dan juga syarikat yang menyertai dalam sistem e-perolehan tersebut, mereka akan mempunyai trust dan kepercayaan kepada kerajaan. Okey, itu jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi kepada anda terus memanggil kami dan bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Baik, Saudara Fauzi, mungkin ada baiknya jugalah kalau kita cuba hubungi sekarang ini seorang lagi tetamu melalui kemudahan telefon, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Mohan yang merupakan Presiden Transparency International Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Sehat ya? Halo. Wah, terputus pula tu. Mungkin kita akan panggil semula nanti Dr. Muhammad Mohan. Kembali semula kepada perbincangan ini. Satu lagi isu yang selalu dimainkan bila kita bercakap tentang belanjawan, terutamanya untuk belanjawan 2021 ini ialah kumpulan M40. Mereka ni yang mengatakan rasa tidak puas hati mereka seolah-olah merasakan bahawa mereka diketepikan, sedangkan mereka lah yang banyak menyumbang kepada kewangan negara, membayar cukai dan sebagainya. Jadi dalam belanjawan 2021 ini, apa yang disediakan kepada golongan M40 ini untuk memberikan kelegaan kepada golongan ini? Baik. Dalam kita merangka belanjawan 2021, kita melihat di seluruh spektrum rakyat, daripada golongan B40, daripada M40 ataupun T20, dan juga kita melihat sama ada mereka daripada masyarakat bandar ataupun luar bandar, dan juga melihat keseimbangan wilayah sama ada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Malah di peringkat kami di pasukan belanjawan, kita sebenarnya mempunyai senarai semak. Kita akan pastikan bahawa tiada yang tercicir, kerana kita pastikan bahawa seperti perkara yang diusulkan, perkara berkaitan tentang M40 ini. M40 ini yang kita tekankan bahawa apa yang mereka dapat. Sudah tentu yang pertamanya, buat pertama kalinya dalam sejarah bahawa kerajaan melalui kumpulan wang simpanan pekerja, kita membenarkan pengeluaran akaun satu. Akaun satu yang diumumkan penambahbaikannya baru-baru ini. Kalau sebelum ini setakat RM500 sebulan, dalam tempoh 12 bulan setakat RM6,000, tetapi pada 16 November yang lepas, pada hari Isnin yang lepas, iaitu penambahbaikan skim tersebut, program tersebut dipanggil iSinar. Dan kalau kita lihat apa yang boleh dikeluarkan, so ianya bergantung kepada baki mereka, baki simpanannya 10%, katakan bawah 90,000 ataupun lebih 90,000, katakan, tetapi to the maximum RM60,000. Kalau kita lihat bahawa kemampuan dan juga untuk pengeluaran ataupun KWSP suka menggunakannya sebagai pendahuluan, sebab perkara ini mengikut aktanya, pengeluaran untuk akaun satu adalah untuk persaraan, tetapi diberikan pengeluaran awal. Ini bukan pinjaman. Ini bukan pinjaman, walaupun namanya pendahuluan, ianya bukan pinjaman, tetapi ianya asas untuk mendapatkan bayaran awal tersebut, sehingga 10% sama ada RM60,000 ataupun RM9,000, bergantung kepada bakinya. Okey, kita akan sambung lagi Tuan Fauzi. Saya difahamkan Dr. Muhammad sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Halo Dr. Muhammad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas suara saya sekarang? Ya. Jangan terputus lagi. Okey, Dr. Muhammad ialah selaku Presiden Transparency International Malaysia. Saya ingin dapatkan pandangan doktor sendirilah tentang belanjawan 2021 ini. Apakah ianya memenuhi kehendak dan apa sebenarnya harapan yang ingin anda kongsikan? Kebetulan kita ada tetamu kita di studio Ruang Bicara hari ini. Apa harapan dan juga apa yang ingin anda lihat sebenarnya? Terima kasih. Belanjawan pada untuk tahun 2021 ini satu belanjawan dari apa yang kita kaji di sini, dapati semua orang ada terlibat. Maksudnya pihak frontliner untuk COVID-19, askar, polis dan juga peniaga-peniaga kecil, semua dapat bantuan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan ini satu belanjawan yang dibuat untuk rakyat. Jadi kami memang amat
puas hati dengan belanjawan yang diberikan. Yeah. Dua perkara yang menarik perhatian kami dari civil society ialah berkenaan dengan komitmen kerajaan untuk menerima agenda 2030 iaitu 17 matlamat pembangunan lestari atau dalam bahasa Inggeris SDG Goals. Jadi kita anggap ini satu langkah yang baik dan saya kalau tak salah dana yang diberikan ialah dana permulaan yang diberikan ialah 20 juta. Jadi untuk Kiai Malaysia dia ada 17 matlamat. Yang Kiai Malaysia yang amat mementingkan ialah matlamat ke-16 iaitu fokus pada kedamaian dan keadilan dan institusi yang kuat. Ini ada matlamat ini berkaitan dengan perlawanan melawan rasuah. Jadi saya nak bagi satu angka di sini. Akibat rasuah dan pencurian dan pengelakan cukai antara negara-negara yang sedang membangun, dia tu di data ini didapati oleh World Economic Forum ialah lebih kurang $1.26 trilion setahun. Jadi langkah kerajaan untuk memberi fokus pada SDG goal ini satu yang amat baik. Itu satu. Yang kedua yang amat menarik untuk kita di Malaysia ialah pengukuhan takdir urus dan integriti di Malaysia, di mana kerajaan Malaysia akan terus meneruskan kerajaan kita ini agenda pembangunan negara berteraskan takdir urus yang baik dan prinsip integriti yang baik. Jadi komitmen kerajaan untuk memastikan Plan Rasuah Nasional NACP. Sebenarnya NACP ini dia dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini Pakatan Harapan. Jadi bila kerajaan baru dibentuk Perikatan Nasional, di peringkat awal banyak pemimpin politik tidak pasti sama ada plan anti rasuah ini sesuatu yang banyak ada ikut manifesto dari Pakatan Harapan, tetapi sebenarnya tidak. NACP ini plan anti rasuah nasional ini dibentuk bukan saja oleh pemimpin politik tapi ramai NGO terlibat 2 tahun dulu. Jadi keputusan kerajaan untuk meneruskan plan anti rasuah ini amat dipuji. Jadi itu secara keseluruhan apa yang saya rasa. Okey, menarik apa yang diharapkan oleh Dr. Mamat Mohan, iaitu Presiden Transparency International Malaysia. Nanti kita akan cuba dapatkan feedback ataupun pandangan semula daripada saudara Fauzi yang berada di studio ini. Tapi apa kata kalau kita dengar pula harapan yang dilontarkan oleh Julfitri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia. Cuba kita dengar. Kita memerlukan tindakan mementeras rasuah dalam sistem perolehan negara yang telah digerakkan oleh kerajaan sejak dahulu terus diperhebatkan dan diperkasakan. Selain itu, kita juga memerlukan satu akta perolehan moden seperti mana yang mungkin kita boleh ambil contoh daripada Public Procurement Act Croatia 2001 dan Denmark 2015. Selain itu juga kita mengharapkan penerapan nilai-nilai dan pembudayaan integriti dalam kalangan penjawat awam, dan kita harapkan Institut Integriti diperkasakan semula untuk menjayakan penerapan budaya dan nilai-nilai integriti dalam kalangan penjawat awam. Majlis Belia Malaysia MBM terus mengharapkan supaya kerajaan serius untuk melaksanakan Plan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 yang antara lain turut memfokuskan kepada penyampaian perkhidmatan awam yang cekap dan responsif. Di kesempatan ini, pihak Majlis Belia Malaysia ingin menggesa pihak kerajaan khususnya Kementerian Kewangan untuk mengambil kira segala jenis pandangan idea yang diperdebatkan dan diutarakan oleh ahli-ahli parlimen sama ada daripada blok kerajaan, blok pembangkang maupun blok bebas, mahupun pandangan-pandangan belia dan rakyat jelata berkaitan dengan belanjawan 2021 diambil kira dan diperbaiki dalam penggulungan belanjawan 2021 agar
belanjawan ini dapat diluluskan untuk khusus meringankan beban rakyat berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan MBM mengharapkan ia merupakan satu bajet yang menjadi simbol kepada belanjawan perpaduan 2021. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Zulfitri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia. Jadi luahan satu daripada Dr. Muhammad Mohan, TI Malaysia, dan satu lagi daripada Presiden Majlis Belia Malaysia. Rasuah itu yang menjadi isu utama, kebimbangan yang dilontarkan. Jadi reaksi daripada tuan ataupun saudara Fauzi. Betul. Bagi bila mereka bercakap tentang soal projek kerajaan, perolehan sama ada pembangunan ataupun bekalan dan perkhidmatan, perkara pokok yang menjadi kegusaran rakyat dan juga pihak masyarakat sivil ataupun NGO, mereka menekankan bahawa ketelusan kerajaan dalam melaksanakan perolehan tersebut adalah menjadi perkara pokok dan asas. Kalau boleh tidak ada ketirisan. Perkara ini kita tekankan, dan malah dalam kita menyediakan setiap dasar dan juga prosedur dalam perolehan kerajaan ini, kita menekankan aspek berkaitan tentang tadbir urus. Tadbir urus yang seboleh-bolehnya untuk mengelakkan perkara berkaitan rasuah dan juga salah guna kuasa dalam melaksanakan sesuatu perolehan dan projek pembangunan tersebut. Malah bagi kita bekerjasama sebenarnya, bagi setiap kes yang berlaku, pihak SPRM sudah tentu yang pertamanya mereka akan datang daripada bahagian kesihatan, dan seterusnya bahagian pemeriksaan juga melihat sama ada terdapatnya kelemahan mengenai prosedur ataupun perkara-perkara SOP yang perlu dibaiki, dan kelemahan tersebut kita akan melihatnya satu persatu. Apakah tindakan penambahbaikan, dan perkara itu sekiranya terdapat kelemahan, kita akan melihat perkara itu tersebut dan malah kita membuat pindaan. Berkaitan dengan isu ini juga, saudara Fauzi lah, dalam usaha untuk melicinkan apa yang telah pun dirancang, telah pun diwujud apa yang disebut sebagai unit laksana itu sendiri. Apa tujuan atau setakat ini, apakah ini satu langkah yang cukup tepat dilakukan oleh kerajaan? Baik, unit laksana yang diwujudkan semenjak pakej yang pertama, iaitu masa pakej ransangan iaitu semasa prihatin, telah diideakan, dicetuskan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Unit laksana ini diwujudkan sekitar pada bulan Mac yang lepas, iaitu untuk memantau dan memastikan setiap langkah dan inisiatif yang diperkenalkan melalui pakej ransangan tersebut dapat dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan dan mencapai sasarannya. Jika kita sekadar mengumumkan tetapi pelaksanaannya tidak menepati kepada pihak yang disasarkan, sudah pasti rakyat dan pihak perniagaan yang menjadi sasaran kita tidak mendapat manfaat. Perkara yang menjadi pokok termasuk dalam belanjawan 2021 ini, kita bukan sekadar bercakap tentang perancangan dan juga peruntukan yang telah disediakan. Perkara yang paling penting adalah mengenai pelaksanaan. Yang keduanya, bila pelaksanaan ini berlaku, sudah tentu koordinasi penting. Unit laksana ini yang berada di Kementerian Kewangan akan berhubung lebih daripada, kalau sebelum ini lebih 50 agensi, saya pasti selepas ini lebih daripada beratus agensi yang akan melaporkan setiap minggu. Kalau kita lihat, Yang Berhormat Menteri Kewangan akan berkongsi setiap hari Rabu tengah hari tentang pelaksanaannya, siapa yang dapat manfaat dan berapa telah dibelanjakan. Yang kita melihat ini adalah satu mekanisme pendekatan yang bukan selalu yang kita buat. Malah setiap minggu menteri sendiri, YB Menteri Kewangan sendiri melaporkan kepada rakyat bahawa ini adalah perkara yang telah dilaksanakan dan siapa yang mendapat manfaat dan jumlahnya. Dan kita percaya perkara ini akan dilaksanakan dalam belanjawan 2021. Okey, kita berehat buat kali yang terakhir dan kembali nanti. Walaupun tak ada tak banyak lagi masa yang ada, tetapi mungkin ada lagi isu-isu yang sempat saya bangkitkan dan kongsikan bersama dengan tetamu kita, Encik Ahmad Fauzi Sungip, iaitu Ketua Seksyen Bahagian Perolehan Kerajaan dan juga merupakan ahli pasukan belanjawan
2021. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tetapi sesuatu yang menarik juga nak dapatkan jawapan dan juga reaksi daripada saudara Fauzilah. Ini tentang apa yang sedang dilakukan. Kita bercakap tentang memberi satu nafas baru kepada kehidupan rakyat. Kita juga bercakap tentang pembangunan dalam industri PKS dan sebagainya. Dan kita juga ada apa yang disebut sebagai jendela yang telah pun diwujudkan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini yang dikatakan tidak berlaku ialah connectivity itu sendiri ataupun kesaling hubungan itu sendiri. Jadi apakah ini satu masalah yang mungkin sukar untuk diatasi sebenarnya? Betul. Dalam keadaan sekarang bila berlakunya pandemik COVID-19, kita melihat bahawa sekolah ditutup dan terpaksa melaksanakan pembelajaran secara maya. Dan apa yang saya ingin kongsikan di sini bahawa saya juga menerima gambar-gambar dan mesej daripada rakan-rakan saya di Sabah dan Sarawak bahawa mereka ini berada di atas bukit untuk mendapat liputan untuk mendapat liputan untuk handphone dan juga bagi memastikan mereka dapat berhubung dengan guru mereka yang berada di rumah dan kebanyakan guru berada di bandar. So dalam hal ini kita melihat bahawa mereka ini memerlukan satu kesaling hubungan iaitu connectivity. Kalau kita sebelum ini kita sediakan device ataupun peralatan, contohnya laptop dan juga dalam belanjawan kali ini juga kita mempunyai satu inisiatif yang berkaitan tentang telefon pintar. Tapi perkara asas yang paling penting untuk kita menghubungkan jika perkara infrastruktur ini tidak ditangani dengan baik, iaitu kesaling hubungan, connectivity, yang kita bercakap tentang jadual lebar. Maka dengan ini kerajaan sebenarnya telah umumkan sebelum ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos yang lalu, iaitu inisiatif jendela, iaitu sebanyak 7.4 juta disediakan untuk MCMC bagi memperluaskan perkhidmatan jadual lebar. Sebab saya ingat lagi pada sekitar awal tahun 2000 kita membelanjakan hampir 5 bilion ringgit di Semenanjung Malaysia. Dan apa yang berlaku ia sekarang, kita ada pelbagai syarikat yang boleh menyediakan perkhidmatan jalur lebar tersebut. Tetapi perkara asasnya dia punya infrastrukturnya disediakan oleh kerajaan. Dalam hal ini kita melihat perkara yang sama perlu diperluaskan di seluruh Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya kita lihat bahawa ada setengah tempat mereka mempunyai jalur lebar tetapi tidak dihubungkan dengan sekolah. Maka dan juga di kawasan-kawasan industri. Dalam hal ini kita melihat dalam kita menghadapi norma baru, kebanyakannya para pelajar, sama ada pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti, mereka memerlukan kesaling hubungan ini. Dan akhirnya kerajaan telah memutuskan nak tak nak pada masa ini melalui belanjawan 2021 kita menyediakan hampir setengah bilion, 500 juta untuk memastikan kesaling hubungan itu yang melibatkan lebih kurang 430 buah sekolah. Kami percaya kalau di peringkat sekolah di bandar tidak menghadapi masalah tersebut. Tetapi bila kita percaya bahawa kita perlu membuat satu langkah pelaburan. Pendidikan merupakan satu pelaburan jangka masa panjang. Itu merupakan generasi yang akan memimpin kita pada masa akan datang. Jika sekiranya pendidikan ini tidak diberikan satu keutamaan, akhirnya generasi akan datang tidak mendapat manfaat dan juga pengetahuan yang sepatutnya. Feedback dan juga reaksi kebetulan juga lah, just to be fair, kita juga nak menyentuh rakan-rakan kita di Sabah dan juga di Sarawak, reaksi mereka terhadap belanjawan 2021 ini daripada apa yang mungkin saudara dan rakan-rakan lihat bila saja belanjawan 2021 ini dibentangkan di Dewan Rakyat. Baik, bila kita melihat perkara ini keterangkuman tentang pembangunan, kita
sudah pasti kita akan cuba menyeimbangkan pembangunan sama ada di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Kita umumkan pembangunan di Sabah dan juga di Sarawak, di Sabah lebih kurang 5.1 bilion, di Sarawak 4.5 bilion ringgit. Tetapi apa yang kita tekankan mereka ialah bahawa ini adalah komitmen Kerajaan Persekutuan bahawa mereka tidak akan tertinggal. Kalau kita lihat bahawa contohnya di Sabah dan Sarawak mempunyai jaringan jalan yang lebih baik akan datang, insya-Allah kita akan ada telah dimulakan daripada kerajaan yang terdahulu, iaitu projek Pem Borneo, dan juga kita melihat beberapa projek mengenai wilayah sama ada di Sedia ataupun di Skor. So perkara ini menjadi titik tolak. Sebab seperti yang saya nyatakan di awal tadi ialah jika sekiranya kerajaan tidak melaksanakan pelaburan ini dan tidak melaksanakan beberapa projek besar atau yang utama, tidak akan berlakunya peganda ekonomi. So akhirnya kalau perkara ini dapat dilaksanakan, terutamanya untuk masyarakat di luar bandar. Kalau kita lihat, kerajaan telah memperuntukkan sehingga 1.3 bilion ringgit untuk jaringan jalan di luar bandar. Perkara ini kita lihat ialah menjadi keutamaan, dan kita tidak mahu kita bercakap tentang perkara ini di tahun 2020 dan bukan lagi di tahun 80-an, 70-an, dan sepatutnya perkara asas ini telah ada, tetapi kita melihat bahawa keterangkuman ini amat penting. Kita melihat bahawa kalau kita bercakap tentang belajar secara maya, kesaling hubungan itu, atas dasar itulah kerajaan telah menekankan bahawa perlunya pelaksanaan jendela ini, dan saya percaya rakan-rakan kami di sektor awam, ini adalah perkara utama. Anda adalah pemegang amanah, kunci di tangan anda. Jika kita tidak melaksanakan dan memegang amanah tersebut dengan baik, maka kepercayaan rakyat itu amat mahal harganya. Menarik. Okey, saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Zulfikri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan kita pun tahu bahawa sekarang ini Belanjawan 2021 dibahaskan dengan begitu hebat sekali di Dewan Rakyat. Pelbagai pandangan dan juga pendapat dilontarkan oleh ahli-ahli yang berhormat, cadangan-cadangan yang ialah kadang-kadang dilihat begitu menarik dan sebagainya. Jadi apakah Belanjawan 2021 ini ataupun pihak tuan dan rakan-rakan yang menyediakan Belanjawan ini juga memberi perhatian dan mungkin akan mengambil kira tentang cadangan-cadangan yang dilontarkan di Parlimen? Baik. Perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat di Parlimen, setiap hari kita mendengarnya, daripada pagi sehingga tengah hari, dan pelbagai cadangan penambahbaikan, sudah tentunya kita ambil kira. Seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa Belanjawan pada tahun 2021 ini kita mengambil kira tentang denyut nadi rakyat, keluh resah dan juga permintaan mereka. Sudah pastinya mereka cuba dan juga mencadangkan penambahbaikan. Belanjawan pada tahun hadapan ini 2021 ini merupakan belanjawan yang dinamik, yang kita pastikan bahawanya ianya sekiranya penambahbaikan itu perlu, kita amat terbuka. Sekiranya ianya boleh ditambah baik, mungkin kita boleh tambah baik perkara tersebut. Yang keduanya, sudah tentu kita juga menerima komen dan juga maklum balas sama ada daripada media sosial, dan kita perhatikan setiap hari apakah trend dan juga perkara yang dibangkitkan sama ada tuan-tuan dan puan yang berada di media sosial. Kami perhatikan setiap hari berapa peratus yang berlaku, dan kami sebenarnya berterima kasihlah keprihatinan Yang Berhormat Menteri Kewangan amat menitik beratkan berkaitan tentang komunikasi. So perkara ini sekiranya kita tak tangani, seolah-olah kerajaan tidak memberi keutamaan kepada suara rakyat. Dan akhirnya apa yang kita garap dan kita sediakan Belanjawan yang insya-Allah yang hari ini adalah perbahasan yang terakhir, dan insya-Allah pada minggu hadapan bermulanya penggulungan oleh kementerian-kementerian dan akhirnya penggulungan oleh YB Menteri Kewangan. Itu perkara yang
kita nantikan semoga Belanjawan 2021 ini diluluskan. Okey, itu harapan daripada pihak mereka Kementerian Kewangan tentunya lah yang menyediakan Belanjawan 2021. Tapi ialah ada juga suara-suara yang bermain di Dewan Rakyat di Parlimen khususnya lah mengatakan bahawa sekiranya kerajaan tidak memandang secara serius tentang apa yang dibangkitkan, apa yang dicadangkan di dalam oleh ahli-ahli politik ini, ahli-ahli Parlimen ini, berkemungkinan Belanjawan 2021 ini tidak akan diluluskan. Itu mainan politik sekarang ini. Tetapi sekiranya Belanjawan 2021 tidak diluluskan, apa yang akan berlaku? Okey. Perkara yang kita bentangkan pada masa ini, itu Akta Perbekalan 2021. Kita memohon mandat daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen di Dewan Rakyat untuk meluluskan perkara tersebut. Sudah pasti di peringkat Kementerian Kewangan kita akan berusaha dan juga kita cuba meyakinkan setiap ahli Parlimen tersebut yang berhormat. Sudah 2-3 hari yang lepas ini, buat pertama kalinya kita sebenarnya selepas daripada tempoh kita membentangkan selepas 6 November yang lepas, kita berada di media, kita berjumpa sendiri dengan yang berhormat dan kita menjelaskan tentang perkara yang kita cadangkan melalui Belanjawan 2021 ini, dan perkara pokoknya adalah untuk manfaat rakyat. Saya percaya yang berhormat sekalian berjiwa besar. Berjiwa besar dan juga melihat bahawa perkara pokok dan asas yang kita tekankan melalui Belanjawan 2021 ini adalah untuk rakyat. Sekiranya tidak diluluskanlah, minta tidaklah. So kami percaya akan diluluskan. Sekiranya tidak ni, perkara mungkin memberi kesan lah. Okey, tapi untuk tanggungan kita akan terus bayar. Tapi kalau untuk ni dia akan mewujudkan krisis yang baru kepada negara kita. Okey, sebelum kita berpisah dari udara, tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit. Saya tahu harapan yang cukup tinggi sebenarnya bagi saudara Fauzi dan rakan-rakan yang telah pun menyediakan Belanjawan 2021, dan sesungguhnya lah hakiki yang harus diterima oleh rakyat Malaysia. Belanjawan 2021 adalah belanjawan yang betul-betul melihat kepada denyut nadi rakyat, kesenangan kesusahan rakyat, dan yang lebih penting lagi mendengar suara rakyat. Jadi seruan dan juga harapan saudara Fauzi sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik. Akhirnya belanjawan yang telah disediakan dan telah disampaikan pada 6 November 2020 yang lalu ialah satu belanjawan atas tema kita teguh kita menang bersama. Keteguhan kita menghadapi pandemik 2019. Sudah pastinya rakyat bersama-sama dengan kerajaan, dan juga rakyat dari sini kita lihat sama ada di segi kerajaan ataupun bukan kerajaan, haruslah kita berganding bahu bersama-sama melihat kelurusan bahawa ini adalah keadaan yang memerlukan kita bersama-sama kemuafakatan, dan juga kita boleh berbalah tentang perkara cabang, tentang pelbagai perkara, tetapi asasnya adalah untuk kita bersama-sama mensejahterakan rakyat. Itu adalah perkara pokok. Dan sekiranya kita dapat melihat kepelbagaian pendapat ini dan akhirnya kita dapat memuafakatkan untuk masyarakat Malaysia, apa jua yang berlaku kita tangani bersama, dan insya-Allah akhirnya kejayaan itu kita melawan COVID-19 dan juga kita menangani rintangan keadaan ekonomi yang akhirnya ekonomi kita lebih terbaik, kesejahteraan rakyat, dan akhirnya kita hidup di bumi Malaysia yang tercinta ini dan keadaan aman, dan kita bersama-sama dapat mencapai apa yang kita idamkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Ahmad Fauzi kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah mungkin di masa-masa akan datang kita mungkin akan sembang-sembang lagi berkaitan dengan Belanjawan 2021 ini. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa ingatlah selalu teguh kita menang bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.